bangkitkan dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa tadi. Pertamanya daripada Yang Berhormat Sungai Besar menyentuh tentang Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Sebagai makluman Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, IKMA diperuntukkan 15.2 juta peruntukan di dalam belanjawan ini. Namun belanjawan ini tidak melibatkan perbelanjaan mengurus bagi Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Sebagai makluman juga, UKKM ini telah mendapat kelulusan pada 28 Mac 2022 dan kini telah memenuhi 2/3 daripada syarat-syarat kelulusan penubuhan dan pelaksanaan program daripada MQA. Audit fasiliti UKKM oleh Jabatan Pengajian Tinggi dilaksanakan pada pertengahan Mac 2023 dan ini merupakan fasa terakhir sebelum mendapat kelulusan beroperasi yang dijangka pada Mei 2023. Sebagai makluman juga, UKKM telah mendapat kelulusan daripada Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan akan menawarkan 5 program pengajian iaitu seperti berikut. Pertama, Diploma Keusahawanan Koperasi, Diploma Pengurusan Koperasi, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan, Pengurusan Koperasi. Seterusnya, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan, Keusahawanan Koperasi. Dan yang kelima, Sarjana Pentadbiran Perniagaan, Pengurusan Koperasi. Tahap program yang ditawarkan meliputi 2 program diploma, 2 program ijazah sarjana muda, dan 1 program sarjana. Saya juga ingin menjelaskan butiran-butiran perbelanjaan pembangunan di bawah kementerian. Yang pertama, program peningkatan dan pembangunan PKS sebanyak 35 juta. Sebagai makluman, belanjawan ini dikhususkan kepada 2, yaitu yang pertama 30 juta untuk membangunkan Malaysia Entrepreneur Hub ataupun Hub Keusahawanan Malaysia dan 5 juta lagi untuk program peningkatan koperasi. Antara program yang dilaksanakan di bawah program peningkatan koperasi adalah Program Usahawan Berkebolehan dan Berkeyakinan ataupun K yang sedang dilaksanakan. Sejak program K diperkenalkan pada tahun 2021, sebanyak 790,000 telah diperuntukkan untuk memberi latihan, bimbingan dan geran perniagaan kepada golongan OKU. Manakala Malaysia Entrepreneur Hub pula mensasarkan pembinaan tiga hub keusahawanan di wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah timur dengan peruntukan yang disediakan dan yang akan dilaksanakan oleh Uda Holdings. Butiran kedua mengenai dengan pembangunan industri halal dan window yang melibatkan peruntukan sebanyak 6.5 juta ringgit. Sebagai makluman ahli-ahli yang berhormat, bagi membantu usahawan dalam mengawal selia produk-produk halal di pasaran, penggunaan pensijilan halal dikawal oleh Akta Perihal Dagangan di bawah kawalan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Di samping itu, pihak JAKIM dan pihak berkuasa negeri sentiasa mengadakan audit pematuhan ke atas premis-premis yang telah mendapat pensijilan halal. Yang mana tim usaha pensijilan halal ini adalah selama 2 tahun. Mekanisme yang dilaksanakan ataupun diambil oleh kementerian saya untuk meningkatkan usahawan luar bandar dalam industri halal. Antaranya, pertama, program pembangunan kapasiti usahawan halal. Kedua, program pembangunan kapasiti produk halal. Ketiga, program inovasi dan teknologi halal. Keempat, program pengantarbangsaan halal. Sasaran bagi keempat-empat program ini adalah usahawan PMKS dan koperasi di seluruh negara termasuklah kawasan di luar bandar. Program-program kesedaran halal giat dilaksanakan oleh kementerian dengan kerjasama JAKIM, pihak berkuasa negeri dan agensi-agensi berkaitan
halal. Pensijilan halal memberi keyakinan kepada pengguna dalam memilih produk yang dibangunkan ataupun diguna pakai. Sebagai makluman di bawah Bindo Development Program, kerana ada ahli yang berhormat bertanya tentang bilangan terkini syarikat Bindo Industri Halal dan jumlah yang terkesan akibat pandemik. Bindo yang dimaksudkan di bawah program pembangunan Bindo ataupun PPB adalah program kerjasama syarikat-syarikat vendor yang menjalankan kerjasama dengan syarikat Inke di dalam membekalkan peralatan dan perkhidmatan kepada syarikat-syarikat Inke tersebut. Syarikat Inke pula merupakan entiti perniagaan tempatan ataupun antarabangsa yang mempunyai keupayaan untuk membangunkan vendor-vendor yang berdaftar di bawahnya dan memeterai kerjasama dengan kerajaan. Sehingga kini, 29 syarikat Inke dengan jumlah 1.288 syarikat vendor Bumi Putra telah menyertai program pembangunan vendor ini yang terdiri daripada 9 sektor iaitu automotif, pengangkutan, minyak dan gas, tenaga telekomunikasi, farmasi dan peladangan, hartanah, perkhidmatan dan pembinaan. Manakala bagi membantu membangunkan ekspor produk halal di peringkat antarabangsa, Kementerian menerusi program pengantarbangsaan halal sebagai akses untuk usahawan dan koperasi kepada pasaran ekspor di dalam pelbagai platform pameran dan perdagangan antarabangsa. Pada tahun 2022, seramai 11 usahawan halal berpotensi telah menyertai Gulfood 2022 yang telah merekodkan potensi jualan bernilai 318 juta ringgit Malaysia yang telah diadahkan baru-baru. Seterusnya, pengurusi perkara butiran mengenai dengan belanjawan pembangunan sistem dan infrastruktur ICT dengan bajet sebanyak 2.35 juta. Ini merupakan belanjawan dalaman untuk Kementerian Menaktara Pusat Data dan Pembangunan Data ataupun Disaster Recovery Center dan juga repository usahawan nasional dan juga sistem pengurusan maklumat koperasi. Ianya bukan untuk bertujuan membangunkan usahawan berasaskan digital, kerana pembangunan usahawan digital ini diletakkan di bawah agensi IMDEC, di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Seterusnya mengenai dengan butiran belanjawan pembangunan vendor sebanyak 15 juta ringgit yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Bagan Serai Libaran terutamanya. Industri franchise dilaksanakan oleh dua kementerian, yaitu kementerian saya dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Sambungan itu tiada peruntukan belanja mengurus dan belanja pembangunan yang sebenarnya disalurkan atau diperuntukkan ke kementerian saya. Perbelanjaan ataupun peruntukan pembangunan tersebut diperuntukkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Walau bagaimanapun, Pernas sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan untuk membangunkan usahawan tempatan adalah komited untuk melaksanakan program pembangunan dengan menggunakan peruntukan dalaman Pernas. Berdasarkan laporan perniagaan franchise, ianya mencatatkan nilai jualan industri franchise yang terbesar setakat ini, yaitu sebanyak 26 bilion ringgit berbanding 14 bilion ringgit pada tahun 2020, yaitu satu peningkatan sebanyak 71% pada tahun 2021. Kerajaan mensasarkan 16 industri franchise akan terus berkembang antara 20 hingga 30% pada tahun ini. Sehingga Disember 2022, terdapat sebanyak 1.197 syarikat franchise yang berdaftar. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 713 syarikat franchise tempatan dan 428 franchise dari luar negara. Kementerian sememangnya sentiasa menggalakkan koperasi untuk terlibat dalam perniagaan franchise bagi merancangkan pembangunan dan sumbangan industri franchise bagi meningkatkan pendapatan. Sehingga kini sebanyak 55 koperasi telah menceburkan diri
dalam perniagaan franchise dalam sektor makanan dan perkhidmatan seperti Aranuh Exchange Bank Rakyat bagi sektor perkhidmatan dan Mary Brown Gloria Jeans Coffee bagi sektor makanan. Menteri minta mohon mencelah. Ya, saya habiskan dulu yang ni bahagian Pernas. Boleh, saya ya. boleh tunggu. Kementerian melalui Pernas memperkenalkan program Business in Transformation BIT pada tahun 2013 sehingga kini yang merupakan program transformasi perniagaan untuk usahawan mikro menjadi lebih kompetitif dan sistematik dalam menjalankan perniagaan. Melalui program BIT ini, usahawan kecil akan dibimbing untuk menektara perniagaan mereka dari segi image, kualiti perniagaan, konsep perniagaan bagi membantu meningkatkan sumber pendapatan mereka. Dan pembiayaan yang disediakan di bawah program BIT adalah sehingga 500.000 dan tempoh pembiayaan adalah sehingga 5 tahun. Program BIT membantu usahawan franchisor memperkenalkan modal-modal perniagaan kepada bakal-bakal franchisee dengan pakej serendah RM3.700. Sejak diperkenalkan, sebanyak 140 syarikat daripada pelbagai sektor seperti makanan dan minuman, peruncitan, perkhidmatan dan pendidikan telah berdaftar di bawah program BIT ini ataupun BIT. Sehingga 31 Disember 2022, Pernas telah meluluskan pembiayaan kepada 313 usahawan BIT dengan jumlah sebanyak 9.9 juta ringgit Malaysia. Yang berhormat, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya agak tertarik dengan isu franchise ni. Saya dengar tadi dengan teliti bahawa Menteri menerangkan bahawa perkara ini, franchise ini berkaitan dengan dua kementerian. Minggu lepas juga saya bertanya benda yang sama kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi untuk itu saya ingin bertanya, Kementerian Dalam Negeri, minta maaf, KPDN Sara Hidup bercakap tentang mereka hanya memegang ataupun berterlibat dalam membuat dasar dan juga akta-akta yang berkaitan. Tetapi di sudut pembangunannya dilakukan di bawah Kementerian KUSKOP. Jadi apakah ada cadangan untuk selaraskan perkara ini? Sebab bagi saya benda yang penting adalah untuk menghidupkan franchise ini. Kita tahu franchise ini melibatkan jumlah yang besar untuk untuk modal untuk laksanakan. Jadi soalan saya, apakah ada cadangan untuk disekalikan ya supaya franchise ini duduk dalam satu kementerian dan ianya lebih jelas hala tujunya untuk masa depan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Memang ada cadangan tersebut dan perkara ini telah dibincang sebenarnya di antara kementerian saya dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pernas selaku agensi untuk membangunkan franchise masih dikekalkan di bawah kementerian saya untuk membantu membangunkan sektor franchise dari segi penguatkuasaan, undang-undang dan sebagainya, perlisenan masih dipegang oleh KPDN dan mereka sebenarnya kalau kita lihat inisiatif bajet diperuntukkan sejumlah peruntukan tersebut tertentu untuk juga membantu membangunkan sektor franchise dengan kerjasama persatuan franchise. Apapun saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat tadi, perlu ada satu koordinasi yang lebih baik. Kalau tidak pun meletakkan agensi dengan kementerian ini, yang terlibat dengan agensi ini satu kementerian, perlu ada penyelarasan yang lebih baik. Pengurusi, saya ingin meneruskan. Menteri. Ya, franchise, pasal franchise Yang Berhormat. Ya. Terima kasih Tuk Musi. Terima kasih kepada Menteri. Memang satu industri perniagaan franchise ini baik. Tapi kadang-kadang ada sikit yang menjadi menakutkan kepada peniaga-peniaga ialah berkenaan dengan yuran royalty yang dikenakan oleh franchise kepada orang pengendali tadi. Maka sebab itu adakah satu had yang ditentukan oleh pihak kementerian untuk yuran royalty ini yang supaya tidak membebankan usahawan franchise ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya akan simak perkara tersebut karena seperti mana saya nyatakan tadi ada perkara-perkara tertentu di bawah KPDN dan ada sebahagiannya di bawah Pernas.
apapun saya akan simak dan saya akan kembali kepada yang berhormat. Mengurusi saya ingin teruskan mengenai dengan butiran mengenai dengan skim latihan siswaza sebanyak 5 juta ringgit. Pertanyaan spesifik daripada yang berhormat Betung. Sebagai makluman yang berhormat, sehingga 31 Disember 2022 seramai 70 orang graduan daripada Sarawak menyertai program InGen daripada jumlah keseluruhan sebanyak 2,300 orang siswaja yang terlibat. 5 inisiatif yang dilaksanakan di bawah program Protiji, iaitu di bawah skim latihan siswaja ini, iaitu program latihan insentif dalam talian bagi usahawan generasi baru, InGen. Itu yang ada 70 orang daripada Sarawak tadi terlibat. Yang kedua, program penempatan latihan kerjaya dan keusahawanan bagi graduan TVET, ringkasnya GRACE. Yang ketiga, Reach Out Awareness dan Development Program, ringkasnya ROAD. Yang keempat, program usahawan perantis ataupun studentpreneur dan biz apprenticeship ataupun SPACE. Dan yang kelima adalah latihan asas keusahawanan. Inisiatif berbentuk latihan, bimbingan meliputi geran dan program turun padang kesedaran asas keusahawanan kepada graduan dilaksanakan di bawah program skim latihan siswaza ini. Seterusnya program Yang Berhormat Menteri, ya. masa sudah habis. Ya, kalau sudah habis maka yang selebihnya saya akan Jawapan sampaikan bertulis. secara bertulislah kepada ahli-ahli yang berhormat. Saya hargai pandangan-pandangan ahli yang berhormat, terutama cadangan yang mengatakan peruntukan di bawah kementerian saya perlu ditambah. Kami sangat-sangat menghargai. Kalau ditambah sudah tentu lebih banyak usahawan dapat kita bangunkan. Tapi seperti mana saya katakan tadi, banyak kementerian terlibat dan sama-sama kita kerjasamakan, selaraskan supaya yang mendapat manfaat ini adalah usahawan kecil, sederhana, koperasi-koperasi kita. Dengan demikian, saya ucap terima kasih. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Masalah ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 212,141,400 untuk Kepala B26 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2023. Jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Kepala B26 jadi sebahagian daripada jadual. Masalah ialah bahawa perbelanjaan di bawah Kepala P26 Anggaran Perbelanjaan Pembangunan 2023 hendaklah diluluskan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara bersetuju. Perbelanjaan di bawah Kepala P26 jadi sebahagian daripada anggaran perbelanjaan. Kementerian Kerja Raya, Kepala Bekalan B27 dan Kepala Pembangunan P27 di bawah Kementerian Kerja Raya terbuka untuk dibahas. Senarai pembahas untuk Kementerian Kerja Raya. YB Rasa, YB Besut, YB Pekan, YB Putrajaya, YB Kopeng, YB Kapar, YB Petong, YB Kulim Bandar Baru, YB Tuaran, YB Pasir Salak, YB Bakri, YB Gerik, YB Kuala Pilah, YB Hulu Selangor, YB Pasir Kudang, YB Kuala Krai, YB Lupo Antu, YB Parit Buntar, YB Tawau, YB Padang Terap, YB Sandakan, YB Kemaman, YB Jelebu, YB Kuala Kerau, YB Sungai Petani dan YB Sri Aman. Saya jemput pembahas pertama iaitu YB Rasa. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Pengerusi atas peluang yang diberikan kepada saya menjadi pembahas pertama pada petang ini untuk Kementerian Kerja Raya. Saya hanya akan menumpukan perbahasan saya kepada P27 iaitu bahagian pembangunan. Sebab bagi saya B27 itu lebih kepada urusan pentadbiran, monumen dan sebagainya, urusan biasa. Tetapi P27 pembinaan infra itulah yang akan membawa nilai tambah dan juga kemudahan
infrastruktur untuk jangka panjang manfaat rakyat. Jadi di bawah putiran pertama 61000 naik taraf jalan-jalan, putiran 80000 membina jalan-jalan baru. Saya gabungkan untuk perbahasan ini. Saya nampak di bawah putiran 61000 jumlah peruntukan melonjak daripada 756 juta pada belanjawan sebelumnya kepada 1.55 bilion pada belanjawan kali ini, kenaikan hampir 100%. Tetapi untuk putiran 80000 peruntukannya turun daripada 68 juta kepada 10 juta. Saya nak sebutkan di sini, peruntukan ini amat mustahak dan peruntukan ini kena tambah setiap tahun. Sebab apa? Keadaan semasa di Malaysia ketika ini adalah di kebanyakan tempat jalan-jalan persekutuan di bawah kementerian ini, di bawah JKR, selalunya menghadapi masalah permukaan jalan yang rosak yang perlu diberikan perhatian. Tetapi jalan-jalan negeri yang mendapat peruntukan daripada peruntukan maris yang disalurkan terus daripada Kementerian Kewangan kepada kerajaan-kerajaan negeri biasanya dalam keadaan yang lebih baik. Jadi dia nampak macam ada dua darjat, dua standard yang berbeza. Padahal jalan-jalan persekutuan ini adalah jalan-jalan utama yang menghubungkan yang bandar-bandar ataupun satu pekan kepada pekan lain yang menjadi jalan-jalan utama sebenarnya berbanding dengan jalan-jalan negeri. Jadi bagi saya peruntukan ni walaupun banyak, saya puji, saya ucapkan syabas dan tahniah kepada kementerian ni, tapi tak cukup. Timbalan Menteri kena tambah lagi sebab maris dapat 5.2 bilion, masih jauh. Jadi saya petang ni saya lobby untuk KKR supaya khas untuk pembinaan jalan, naik taraf jalan supaya lebih. Dan khas untuk kawasan rasa, saya nak sebutkan secara terbuka hari ini. Jalan Labu sepanjang dalam 15-16 km perlu dinaik taraf. Sebab sepanjang jalan Labu kalau kita tengok dulu kawasan kampung lah senang cerita. Sekarang ni bukan kampung lagi. Kalau dulu kat tepi tu tak ada bengkel, tak ada kedai dan sebagainya, hari ini penuh dengan kawasan perniagaan. Dan dia menjadi jalan pintas untuk mereka yang terlibat untuk elak daripada lebuh raya plus apabila pada waktu-waktu puncak. Jadi saya mohon, saya nak tanya KKR, bila jalan Labu akan dinaik taraf daripada 2 lorong ketika ini kepada 4 lorong. Maknanya 2 lorong untuk satu arah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan ada cadangan kepada KKR untuk membina satu flyover khas daripada Plaza Tol Bandar Enstay, Plaza Tol Baru Seremban, terus ke Jalan Lingkaran Tengah. Saya percaya Kerajaan Negeri Sembilan, saya sendiri selaku ahli parlimen kawasan ini, telah mengemukakan cadangan. Tetapi belum diluluskan. Saya tahu pembinaan flyover ni memang menelan belanja yang besar. Cuma saya harap KKR boleh pertimbangkan. Boleh memberikan satu komitmen. Kalau tak tahun ni, mungkin tahun depan. Di bawah IMK 12. Sebab kawasan yang terlibat dalam jarak dalam 4-5 km ni, 4 km, adalah jalan yang sentiasa sesak. Dia tak ada waktu puncak dah, senang cerita. Semua waktu adalah waktu puncak. Jadi berikan perhatian sebab ada projek-projek pembinaan besar. Mungkin kena kerjasama dengan minta sumbangan daripada pemaju. Sam Dabi ada di situ, IJM Land ada di situ. Kita kena kerjasama untuk kemudahan dan manfaat pengguna jalan raya dan juga trafik yang semakin bertambah di kawasan tersebut. Dan satu lagi perkara yang saya nak sebutkan di bawah putiran ini juga adalah berkenaan dengan Jalan Lingkaran Tengah Seremban. Saya dah sebut banyak kali dah. Dulu pernah sebut IMK 12, Rolling Plan 3 akan dimulakan semula oleh kerajaan dulu, 2 tahun dulu. Bila? Jalan Lingkaran Tengah, sekarang ni semi lingkaran. Kalau lingkaran tu satu bulatan, tak siap. Dia berhenti sejak beberapa tahun dulu selepas fasa 3B bahagian 1 disiapkan. Jadi saya mohon komitmen daripada KKR. Datuk Pengurusi minta 30 saat tambahan untuk satu lagi perkara, iaitu di bawah tajuk di bawah putiran 10000 iaitu PPP dan juga PFI. Saya nampak ada lonjakan peruntukan daripada 800 lebih juta kepada 1.3 bilion ketika ini. Saya nak tanya, apakah jenis projek yang terlibat? Ini kalau tak silap saya melibatkan kerjasama dengan pihak swasta untuk pembinaan infra yang utama. Jadi ada ke tak? Mana-mana projek yang terlibat
terletak di bawah Parlimen Rasa, sebab Parlimen Rasa adalah antara parlimen yang pesat membangun dengan penambahan penduduk dia, ya, yang menyebabkan ataupun memerlukan pembinaan infra yang tambahan daripada pihak kerajaan persekutuan supaya rakyat kita sentiasa menikmati kemudahan infrastruktur yang terbaik. Sekian saja, terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Saya jemput Yang Berhormat Besut. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya ingin merujuk kepada 020200 bawah B27 dan juga 040100 juga B27. Saya gabungkan sekali dengan bawah P27 31000 dan juga 80000. Peruntukan yang saya lihat di sini lebih kurang 3 bilion 106 juta. Dan saya pohon supaya sebanyak 8 juta diperuntukkan jalan di kawasan Besut, iaitu jalan raya utama yang agak teruk sekarang ini, antara Kampung Tok Has hingga ke Kampung Nangka. Dia dah 3 tahun, asyik tampal. Kita nak di jalan baru, ya. Kerana di sini ada sebenarnya TUDM Gong Kedak, di tempat pemimpin-pemimpin, ya. Pemimpin kita yang biasanya kalau melawat kawasan, mereka akan turun mendarat di Gong Kedak. Dan jalan ini juga jalan utama daripada Jetih ke Kuala Besut, iaitu tempat menaiki bot ke Pulau Perhentian, dan juga kawasan ini ditampal lebih kurang 85%. Dan saya ingin tahu, adakah JKR telah mengangkat permohonan ini dan bila diangkat dan kenapa setakat ini tidak ada kelulusan diberikan? Kita perlu ingat bahawa kawasan ini dilalui oleh semua rakyat Besut, tidak kira kaya dan miskin. Jadi yang miskin janganlah dihina, ya. Jangan pula mengatakan kita upah rakyat miskin untuk mengadakan ya. Jadi kita tidak akan buat untuk melakukan huru-hara di kawasan Besut khususnya. Dan setakat ini jalan-jalan yang banyak sebenarnya telah dibuat. Di kawasan yang berhampiran, di kawasan Renek juga, jalan dah dibuat baru. Jadi tidak ada sebab untuk tidak dibuat. Kena ingat bahawa pengundi di daerah Besut, 35,000 lebih kurang adalah pengundi kepada PHBN. Tapi kita banyak lagi lah, kita 50,000. Ya. Jadi kalau nak ambil balik kawasan Besut tu, cepat-cepatlah buat. Ya. Pak Menteri, kalau nak ambil baliklah cerita tu. Ya. Dan saya juga ingin merujuk kepada beberapa jalan lagi sebenarnya yang perlu dibina baru dan naik taraf, iaitu pembinaan jalan aliran bebas dari Kampung Raja ke Timbila dan juga Renek. Renek ni dah kawasan setiu tapi dia boleh dihubungkan. Dan juga pembinaan jalan baru untuk menghubungkan Tembila dan juga Bukit Keluang. Ini tempat peranginan. Pembinaan jalan pesisir pantai dan penaikan taraf jalan pesisir pantai yang sedia ada. Dan pembinaan jalan baru dari Kampung Durian Telur ke Jalan Pelagat, Latar Dembakah juga tempat peranginan. Dan akhirnya saya ingin merujuk kepada highway antara Karak ke Gombak, Tol Gombak. Sebab dalam seminggu 2 minggu ni
saya sendiri yang terperangkap dengan jalan yang jam, ya, sehingga kadang-kadang 2 jam saya terperangkap. Jadi minta dilebarkan jalan tersebut dan saya harap tindakan segera diambil oleh pihak kementerian. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Besut. Saya jemput Yang Berhormat Pekan. Baik, terima kasih Tuan Pengerusi. Saya terus pertama-tamanya ingin menyentuh tentang butiran 30,000 yang melibatkan kepala P27, iaitu anggaran perbelanjaan mengurus bagi tahun 2023 menyaksikan peningkatan sebanyak 26,270,600, iaitu peningkatan sebanyak 128% berbanding tahun 2022 yang hanya memperuntukkan sebanyak 11,518,600. Saya ingin bertanya dan mendapat penjelasan daripada kementerian, apakah perincian perbelanjaan bagi kedua-dua butiran tersebut memandangkan peningkatannya adalah begitu tinggi seperti mana dinyatakan tadi sebanyak 128%. Tuan Pengerusi, yang keduanya adalah mengenai pembaikan jalan yang rosak atau berlubang. Sejumlah 100,000 diperuntukkan oleh kerajaan kepada jurutera daerah bagi melaksanakan segera pembaikan jalan-jalan berlubang berdasarkan kepada aduan yang diterima. Tidak dinyatakan secara khusus di dalam butiran manakah peruntukan 100,000 kepada jurutera daerah ini diletakkan, tetapi di dalam anggaran perbelanjaan pembangunan peruntukan ini boleh terkandung di dalam butiran seperti 02800, 31000, 60,000, 61,000 dan 71,000. Secara logiknya kita mengharapkan agar pihak kerajaan dapat meningkatkan jumlah 100,000 itu pada jumlah yang lebih menasabah kerana kerosakan jalan ini perlu dibaiki dengan segera dan ini adalah merupakan pembaikan yang begitu penting kepada pengguna jalan raya. Saya ingin bertanya apakah inisiatif yang akan dilaksanakan oleh kementerian di dalam memantau keadaan jalan yang rosak dan bukan sekadar bergantung pada aduan rakyat semata-mata. Seterusnya, Pekan ingin menyentuh mengenai isu menaik taraf atau membaik pulih jambatan menerusi butiran 02800, 31,000, 08230. Pekan jelas sikit Pekan. Sikit je. Tenggara. Pekan ingin menyentuh. Sikit dia. Ya. Sikit. Terima kasih Yang Berhormat Pekan. Kita juga berkaitan dengan jambatan ni di bahagian di tempat saya di Parlimen Tenggara ada satu jambatan ni telah roboh runtuh akibat banjir. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak JKR kalau boleh yang jambatan yang runtuh akibat daripada bencana banjir ni pun disegerakan jugalah. Lebih-lebih lagi sekarang ni di jambatan Beli antara Tenggara dengan Sembrong itu melibatkan pengguna-pengguna daripada Simpang Renggam, Parlimen Keluang juga yang jadi susah untuk daripada Kota Tinggi ke Keluang, daripada Keluang ke Kota Tinggi dan akses kepada highway yang berkaitan. Terima kasih Pekan. Ya, YB Pekan, boleh saya sambung bagi maklumat sikit tambahan je kepada Timbalan Menteri untuk nanti jawab. Sikit, 10 saat. Itu jambatan yang disebut oleh YB Tenggara tadi adalah amat penting untuk pengguna jalan raya antara Keluang dan juga Tenggara dan juga Kota Tinggi. Sekarang tanpa Bailey Bridge, mereka terpaksa ambil 1 jam sehingga 2 jam lebih untuk pergi ke pekan lain. Jadi adalah penting kementerian ambil satu langkah yang serius untuk membaiki masalah ini dengan kadar segera. Jangan tunggu lagi. Mereka tak boleh tunggu 6 bulan ke 1 tahun. Kena segera. Terima kasih YB Pekan. Baik, saya nak menyentuh tentang Jambatan Sultan Abu Bakar Pekan. Saya telah bangkitkan di dalam perbahasan yang lepas pada 1 bulan Mac 2023. Langkah untuk menyelamatkan Jambatan Sultan Abu Bakar ini mestilah disegerakan. Kerana baru ni minggu lepas saya balik, pulau itu telah pun bergerak ke arah jambatan. Bahayanya ialah apabila pulau jadian ini bergerak ke arah jambatan, maka kemungkinan besar mengikut teori fizik yang saya nyatakan dahulu bahawa jambatan itu mungkin akan runtuh. Kalau nak buat jambatan baru, mungkin menelan belanja 150 juta. Mengapa kita tidak mementras agar jambatan tersebut tidak dapat
tidak dimusnahkan. Keduanya, saya ingin menyentuh tentang naik taraf jalan FT012 Jalan Kuantan Segamat, daerah Rompin. Walaupun daerah Rompin tetapi melalui daerah Pekan, kita minta agar pihak JKR berbuat sesuatu secepat mungkin kerana jalan ini begitu penting untuk pengguna. Selebihnya saya setuju dengan Besut dan Bentong bahawa lebuh raya Karak dari Gombak ke Bentong terlalu sesak dan perlu difikirkan cara yang sesuai untuk membolehkan pengguna jalan raya menggunakan jalan ini tanpa menghadapi masalah yang besar, kerana jalan ini ialah jalan betul. Jadi oleh sebab itu kita minta pihak kementerian mengkaji apakah cadangan bagi mengatasi masalah ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pekan. Saya jemput Yang Berhormat Putrajaya. Terima kasih Puan Pengerusi. Pertama sekali saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Polis kepada semua anggota PDRM di luar sana, khususnya sahabat-sahabat di Putrajaya. Tuan Pengerusi, saya merujuk butiran 050-700 penyelenggaraan dan bil lampu jalan dan lampu isyarat jalan persekutuan. Dalam ucapan Belanjawan 2023 ada dinyatakan tentang peruntukan sebanyak RM50 juta untuk pemasangan segera lampu jalan di kawasan Kemalangan. Sebagai pusat pentadbiran kerajaan persekutuan, adalah penting untuk kerajaan pastikan jalan raya di Putrajaya dan jalan akses ke Putrajaya sentiasa berada dalam keadaan baik dan selamat untuk pengguna jalan raya. Ini termasuk mempunyai lampu jalan yang berfungsi. Dalam hal ini saya telah menerima banyak aduan tentang ketiadaan lampu jalan untuk laluan berikut. Pertama, laluan Desa Pinggiran Putra ke PICC termasuk Jalan Persiaran Selatan. Yang kedua, laluan Cyberjaya ke Presin 5. Dan yang ketiga, susur keluar dari Maju Expressway atau MAX ke arah Putrajaya. Keadaan ini telah berlarutan sekian lama dan berbahaya kepada pengguna jalan raya. Oleh itu saya minta supaya sebahagian daripada peruntukan tersebut dapat digunakan untuk menyelenggara lampu jalan di laluan seperti mana yang telah saya nyatakan tadi dengan kadar segera demi keselamatan pengguna jalan raya. Seterusnya, butiran 31000 pembinaan jalan dan jambatan. Bagi Putrajaya pada masa ini, jalan dari Persiaran Timur naik ke Presin 15 sedang dibina. Saya dimaklumkan kemajuan pembinaannya agak perlahan. Oleh itu saya mohon dapat disegerakan pembinaan ini untuk kemudahan warga Putrajaya. Tuan Pengerusi, saya juga ingin menyentuh tentang penyelenggaraan kuartus kerajaan di Putrajaya bagi kategori landed properties dengan izin yang diselenggara oleh JKR. Perkara ini adalah berkait dengan butiran B040200 cawangan Senggara Fasiliti Bangunan dan P060100 penyelenggaraan dan pembaikian bangunan. Saya menerima banyak aduan tentang kuartus kategori landed dengan izin yang tidak dapat diduduki kerana belum dibaiki. Ada juga aduan yang diterima berkaitan dengan tempoh terlalu panjang yang diambil untuk membaiki kuartus ini. Oleh yang demikian, saya memohon agar JKR memberi perhatian kepada pembaikian kuartus ini untuk kemudahan penjawab awam di Putrajaya. Di bawah peruntukan P27 terdapat beberapa butiran yang berkait dengan penyelenggaraan dan naik taraf jalan, antaranya 02800, 60000, 61000, 08280 dan 08600. Menyentuh tentang perkara ini, kita sedia maklum bahawa industri pembinaan masih lagi dalam tempoh pemulihan kesan daripada pandemik COVID-19 yang lalu. Antara cabaran utama ialah kenaikan harga bahan binaan utama termasuk bahan import, kekurangan tenaga kerja dan kenaikan gaji minimum serta isu aliran tunai yang dihadapi oleh kontraktor. Ada kalanya keadaan ini boleh menyebabkan berlakunya masalah projek sakit. Berdasarkan pendekatan sedia ada dalam mengurus dan menyelamatkan projek sakit, kita lihat bahawa prosedur yang perlu dilalui untuk memulihkan projek sedemikian mengambil masa yang panjang. Apabila masa yang diambil terlalu lama, maka kerosakan akan bertambah teruk dan kos pembangunan akan meningkat kerana ianya melibatkan pertambahan kos bahan pembinaan. Saya mencadangkan agar kerajaan menambah baik tata cara sedia ada bagi memastikan projek-projek sakit dapat dipulihkan segera. Sekejap. Boleh tak Menteri senaraikan projek sakit di seluruh negara? Sekian. Masukkan dalam ucapan saya. Terima kasih. Tuan Pengerusi, merujuk butiran yang sama,
Sebahagian daripada peruntukan tersebut juga disediakan khusus bagi tujuan penyelenggaraan kecil untuk kontraktor G1 hingga G4. Berkaitan dengan kontraktor G1, terdapat peningkatan ketara jumlah kontraktor G1 Putrajaya yang berdaftar dengan CIDB. Terkini terdapat 182 kontraktor G1 di Putrajaya. Isu yang timbul adalah apabila tender projek G1 untuk kawasan Putrajaya turut dibuka permohonannya kepada kontraktor di kawasan lain seperti Hulu Langat, Petaling dan Sepang. Saya menerima banyak aduan daripada kontraktor G1 Putrajaya berkaitan hal ini. Sebelum ini jumlah kontraktor G1 di Putrajaya adalah terhad. Memandangkan jumlah kontraktor G1 Putrajaya telah meningkat dengan ketara, saya mohon agar projek G1 yang melibatkan kawasan Putrajaya perlulah diberi kepada kontraktor G1 Putrajaya seperti mana syarat ini ditetapkan di kawasan-kawasan yang lain. Tuan Pengerusi, seterusnya buturan 030900 cawangan kerja pendidikan. Sikit lagi ya. Trend demografi peningkatan penduduk dan kepadatan di Putrajaya semakin tinggi. Ini bermakna kerajaan perlu beri perhatian serius dalam aspek pembangunan infrastruktur dan pembinaan sekolah baru. Di Putrajaya, projek pembinaan sekolah di Presin 17 dan Presin 5 telah diluluskan dalam RMK ke-12 Rolling Plan kedua pada tahun 2022. Dalam hal ini saya minta supaya Menteri dapat memastikan pembinaan sekolah di Putrajaya ini dapat disiapkan dalam garis masa yang ditetapkan. Ini adalah penting kerana kawasan yang terlalu padat seperti Presin 5 hanya ada satu sekolah sahaja bagi komuniti di Presin 5 dan Presin 6. Dengan siapnya sekolah baru nanti, semua sekolah Putrajaya dapat dikekalkan sebagai sekolah satu sesi selain daripada memberi keselesaan kepada anak-anak dan memudahkan ibu bapa. Akhir sekali saya ucapkan setinggi penghargaan kepada JKR Putrajaya yang telah bekerjasama rapat dengan pelbagai agensi khususnya Perbandaran Putrajaya dalam mengusahakan yang terbaik bagi memastikan infrastruktur awam terus terjaga dan terus ditambah baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Putrajaya. Yang Berhormat Kopeng tak ada dalam Dewan. Saya jemput Yang Berhormat Kapar. Terima kasih Puan Pengerusi. Pertamanya saya ingin mengambilkan kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Polis ke-216 kepada semua anggota polis di seluruh negara termasuk timbalan yang di-Pertua. Saya merujuk kepada P27 butiran 02800 memperbaiki dan menaikkan taraf jalan dan jambatan. Sebanyak RM137,700,000 diperuntukkan. Kapar mohon kerajaan meneliti adakah cukup amaun anggaran ini untuk menampung keperluan seluruh negara. Kapar berpandangan dengan kita telah melihatkan bencana alam yang agak berskala besar, banjir yang melibat Johor dan sebagainya, pantai timur. Jadi saya mencadangkan dinaikkan anggaran ini. Bantu JKR. Merujuk kepada butiran 020200 cawangan jalan khususnya emolument, berapakah jurutera daerah yang diperlukan negara dan berapakah yang optima bagi memenuhi keperluan negara termasuk Sabah dan Sarawak? Apakah ada latihan khusus bagi jurutera jalan khususnya bagi memastikan masalah-masalah yang kita hadapi ini sesuai dengan perubahan iklim, sesuai dengan bencana alam yang semakin banyak, penggunaan trafik yang semakin banyak, adakah kita mempunyai upgrading skills, ilmu dan mungkin teknologi. Butiran 03000 pembinaan dan memperelok dan infrastruktur membaik pulih. Program 030900 cawangan kerja pendidikan. Kapar mohon timeline untuk pembinaan sekolah kebangsaan Teluk Kapas dan kalau boleh diberikan dalam tulisan pun tak apa yang telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan. Terima kasih Kementerian Pendidikan. Merujuk B27 program 030500 cawangan kerja kesihatan. Saya juga mohon pihak JKR memberikan timeline pembinaan hospital Kapar serta peruntukan modal insan yang telah dihala untuk memfokuskan pembinaan hospital Kapar ini supaya projek yang boleh dilaksanakan mengikut
timeline yang telah ditetapkan. Butiran 040000 penyelenggaraan aset tak alih 040100 cawangan senggara fasiliti jalan kod emolument 10,000. Berapa orangkah yang telah diletakkan sebagai ahli pasukan senggara fasiliti jalan dan apakah job scope yang mereka perlu yang memerlukan 8,466,000. P27 butiran 71,000 memperelok dan membaik pulih jalan. Kapar mohon diberi perhatian Menteri aduan kepada yang telah dihantarkan kepada aduanselangor@jkr.gov.my. Ini saya baca secara verbatimnya. Kepada yang berkenaan, mohon rujuk pada gambar yang diberi. Sila ambil tindakan segera kerana dah ramai orang jatuh motor lebih-lebih lagi di waktu malam. Ada lagi yang menambah di sini, dia kata, ini verbatim ya, udahlah banyak kilang-kilang kat sini berderet, lori besar-besar lalu. Taklah macam mana pun. Ini dia punya apa Akhir sekali yang Puan Pengerusi butiran 050000 program khusus, program 050700 penyelenggaraan dan bil lampu jalan dan lampu isyarat jalan persekutuan. Kapar mahu tahu apakah mekanisme kerajaan bagi memastikan peruntukan yang sebesar 49 juta ringgit untuk tujuan tersebut supaya ianya berjalan dengan sempurna. Mana what is the ROI? Adakah pasukan pemantau sebagai inisiatif proaktif kerajaan atau hanya bersifat reaktif dengan respon bila ada kemalangan atau viral pengguna yang seperti ini mungkin kan ini elok aduan ni kepada .gov.my tapi ada yang mungkin dalam TikTok dan sebagainya. Dan berapa lamakah masa yang diambil, what is the benchmark oleh kerajaan untuk memulih lampu isyarat yang rosak kerana ia melibatkan banyak pengguna yang akan lambat. Terima kasih Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Kapar. Yang Berhormat Pasir Kudang untuk ganti Yang Berhormat Kopeng. Terima kasih Puan Pengerusi. Pasir Kudang ingin membahaskan Kepala P27 maksud pembangunan di bawah Kementerian Kerja Raya merujuk kepada butiran 61000. Pada tahun 2023 ini, nampaknya Kementerian Kerajaan telah memperuntukkan sejumlah yang besar 1.5 bilion ringgit untuk naik taraf jalan-jalan di Semenanjung. Dan ini pertambahan lebih kurang 100% berbanding tahun 2022 hanya 756 juta. Saya ingin mendapat jawapan daripada pihak menteri daripada jumlah 1.549 bilion itu yang diuntukkan untuk naik taraf, berapakah pecahannya? Yang pertama, untuk jalan-jalan naik taraf di Semenanjung ni di setiap negeri. Yang kedua, daripada peruntukan yang disediakan itu, adakah termasuk untuk membaiki jalan-jalan yang rosak di negeri-negeri yang dilanda banjir seperti di Pantai Timur, Kelantan, Terengganu dan juga Johor baru-baru ini. Seterusnya, Puan Pengerusi, saya di bawah butiran 61000 izinkan saya menyentuh isu kawasan iaitu Lebuh Raya Pasir Kudang yang dalam beberapa hari ini ramai yang dapat mengetahui keadaannya sangat buruk, berlubang-lubang dan sangat berbahaya. Kereta rosak, rem kereta boleh bengkok, ada yang meninggal pun ada.
Jadi pertanyaan saya kepada pihak kementerian, berapa juta peruntukan untuk baiki naik taraf Lebuh Raya Pasir Gudang? Dan dia ada beberapa fasa sebenarnya dan belum selesai keseluruhannya. Jadi bila agaknya kesemua fasa untuk naik taraf Lebuh Raya Pasir Gudang ini dapat diselesaikan? Satu lagi isu Pasir Gudang. Boleh tambah sedikit? Ya, setuju atau tidak dengan saya Yang Berhormat Pasir Gudang bahawa kita perlukan satu cara untuk menambah baik Lebuh Raya Pasir Gudang secara menyeluruh. Tidak lagi dengan cara sekarang yang ramai kata touch and pay saja. Kita kena buat satu plan yang lebih konkret, lebih menyeluruh agar isu Lebuh Raya Pasir Gudang ni kita boleh selesaikan ni once and for all. Terima kasih. Terima kasih YB Tebrau. Mohon dimasukkan pada celahan daripada YB Tebrau itu dalam bahasan saya. Saya menambah iaitu kita buat dasar di sini, kerajaan keluarkan peruntukan, tapi pada akhirnya yang melaksanakan naik taraf di jalan-jalan raya itu kontraktor di kawasan tempatan itu. Soalnya, adakah pemantauan dijalankan? Saya merujuk umpamanya di Pasir Gudang. Adakah kementerian puas hati dengan kontraktor yang menjalankan kerja ini, yang selenggarakan ini? Dan akhirnya, jumlah yang kerajaan untukkan bagi membaiki naik taraf Lebuh Raya seluruh negara ini berbilion ringgit. Saya ingin membawa satu keadaan yang kurang sihat. Hanya syarikat-syarikat konsortium saja yang memonopoli projek-projek, tender-tender naik taraf dan membaiki serta selenggara jalan-jalan raya di beberapa negeri tertentu, khususnya di Johor. Saya percaya bahawa perlu amalan yang tidak sihat ini diberhentikan. Satu tender yang terbuka, beri peluang kepada syarikat-syarikat yang lain. Jangan konsortium ini terus memonopoli dan ini tidak baik. Jadi itu sajalah Puan Pengerusi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Saya jemput Yang Berhormat Petong. Yang Berhormat Petong. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya ingat ada berubah tadi Betong dengan Seri Aman tukar. Tapi tak apa, saya pun boleh dulu. Selamat petang, salam sejahtera. Jadi saya berterima kasih atas peluang sekali lagi diberi untuk turut serta dalam membahaskan bajet di peringkat jawatan kuasa di bawah maksud B dan P 27 Kementerian Kerja Raya. Saya terus kepada butiran 09280 iaitu membina jalan-jalan di Sarawak. Saya melihat peningkatan peruntukan yang amat ketara dari ringgit Malaysia 154.7 juta pada tahun lepas kepada 222 juta pada tahun ini. Jadi saya ingin mengetahui secara terperinci dan mohon jawapan Menteri apakah projek jalan yang akan dibina di bawah butiran ini. Seterusnya perkara kedua iaitu butiran 10000 PPP PFI. Tahun ini juga disediakan peruntukan sebanyak 1.309 bilion, amount yang amat tinggi dan bertambah daripada belanjawan yang disediakan pada tahun lepas. Saya juga mohon Yang Berhormat Menteri memperincikan projek-projek yang dicadangkan di bawah butiran ini. Memandangkan amount yang besar, maka Betong juga ingin mengetahui sekiranya ada projek-projek yang dicadangkan bagi Sarawak juga. Yang ketiga iaitu butiran 82000 Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak. Tahun ini disediakan 2.0 bilion berbanding 1.316 bilion pada tahun
lepas. Maka Betong juga ingin mengetahui apakah sasaran terkini untuk menyiapkan pelaksanaan Lebuh Raya Pen Borneo di Sarawak. Dan sehubungan dengan itu, juga saya ingin bertanya mengenai projek SSLR, iaitu projek Sarawak Sabah Link Road. Projek ini di bawah RMK ke-11 yang telah diserahkan kepada Kementerian Kerja Raya sebagai Kementerian Pelanggan. Apakah status terkini projek Sarawak Sabah Link Road 1 dan 2 yang mempunyai matlamat utama untuk mewujudkan satu rangkaian jalan raya berturap yang menghubungkan Sarawak dan Sabah tanpa melalui negara Brunei Darussalam? Betul. Mohon Yang Berhormat Menteri jawab. Boleh sedikit mencelah? Silakan. Okey, terima kasih Bentong. Yang Berhormat Bentong, saya ingin bertanya, apakah pandangan Yang Berhormat Bentong berkenaan dalam butiran yang Berhormat bercakap tentang Lebuh Raya Pen Borneo. Saya ingin bertanya kepada Kementerian Kerja Raya mengenai projek lingkaran tengah iaitu CSR di antara jalan di antara Bentong ke Kuala Pilah, di mana kita lihat projek ini sekarang masih terhenti di Kampung Cinta Manis sehingga ke Pelangai. Jadi saya rasa adalah keperluan yang sangat penting untuk untuk meneruskan projek ini, dan saya perlukan penerangan jelas daripada pihak kementerian. Yang kedua ialah saya nak selit sedikit di bawah butiran di bawah kepala B27 butiran 050600 penyelenggaraan dan bil lampu jalan. Saya ingin bertanya pendapat Yang Hormat Bentong mengenai adakah sangat penting iaitu kita menambahkan lampu-lampu jalan terutamanya di highway Karak. Kita dapat lihat perbezaan highway di mana di Gombak sangat terang benderang, tetapi apabila selepas Genting Sempah masuk ke kawasan Pahang gelap gelita, dan ini adalah perlu ditambah baik, dan saya rasa apa pandangan YB Bentong? Puan Pengerusi, saya amat bersetuju dengan cadangan Pendiri Bentong tadi, sebab lampu jalan apabila dia kawasan itu cerah, jadi akan mengurangkan masalah-masalah ataupun kecelakaan di Lebuh Raya. Jadi saya mohon ucapan Pendiri Bentong dimasuk ke dalam perbahasan Betong. Sikit lagi saya nak habiskan satu seterusnya mengenai Pen Borneo tadi. Betong ingin bangkitkan sedikit isu mengenai pattern ataupun pusingan P yang digunakan di Lebuh Raya di Sarawak. Di kawasan Parlimen Betong ada, saya mohon memerlukan perhatian segera daripada kementerian kerana banyak aduan diterima daripada penduduk setempat. Untuk makluman Menteri, Lebuh Raya Pen Borneo yang melalui kawasan Betong hampir siap sepenuhnya. Walau bagaimanapun ada dua pusingan P yang dibina di lokasi yang salah dan telah menyusahkan pengguna jalan raya kerana mereka terpaksa pergi ke pusingan P yang seterusnya sejauh 6-7 km pergi balik. Maka yang kedua, terdapat pengguna jalan raya tersebut yang sering kali mengambil jalan mudah dengan memandu kenderaan melawan arus kerana tidak sanggup untuk pergi 6 ke 7 km ke P turn yang seterusnya. Ini mendatangkan bahaya kepada pengguna jalan raya. Justru Betong mohon dibina dengan segera di bawah peruntukan tahun ini, iaitu dua P turn tersebut menuju ke simpang Ulu Paku Sepau dan satu lagi menuju ke simpang Melayu Wili Layar Betong dengan skop pemasangan lampu jalan seperti yang dibangkitkan oleh Bentong tadi dengan perabot jalan. Sekian, terima kasih Puan Pengerusi. Terima kasih Yang Berhormat Betong. Saya jemput Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Baik, terima kasih kepada Yang di-Bertuah. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Polis kepada semua anggota polis di Malaysia, terutamanya di Parlimen Kulim Bandar Baru. Iaitu saya ingin membahaskan tentang perbahasan berkaitan Kementerian Kerja Raya dalam anggaran perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2023. Tuan Yang di-Bertuah, butiran 61000 naik taraf jalan-jalan peruntukan bagi tahun 2023 iaitu sebanyak 1.5 bilion. Saya ingin memohon jalan FT 136 Kulim ke Sedang dan juga FT 136 Sedang ke Bandar Baru, juga FT
170 Selama ke Mahang dan FT 171 Sedang ke Selama. Supaya dinaik taraf dengan memberi keselesaan, supaya dapat memberi keselesaan kepada pengguna kerana agak daif dan sempit, berbahaya kepada pengguna terutamanya motosikal dan peratus kemalangan di jalan tersebut semakin meningkat, terutamanya di waktu puncak dan juga waktu perayaan dan cuti sekolah. Anggaran panjang jalan tersebut adalah lebih kurang 50 km bagi FT 136. Bagi butiran 08230, pembinaan jambatan merujuk kepada jambatan Sungai Ular, Taman Seri Mahkota, Jalan FT 136, Kulim ke Sedang, yang mana telah dirobohkan hampir setahun dan masih belum dibina semula. Mohon disegerakan pembinaan jambatan tersebut. Persoalannya di sini juga kenapa terlalu lama untuk dibina semula jambatan tersebut. Adakah kerana masalah bajet ataupun masalah kontraktor? 08000 membina jalan-jalan baru. Saya memohon kementerian memastikan tahap kualiti pembinaan jalan-jalan baru dan dipatuhi. Ini adalah berkaitan dengan jalan Sungai Batu ke Dublin yang mana baru saja dibina tetapi telah pun mengalami kerosakan yang teruk. Saya juga berharap bukan saja jalan baru yang dibina tetapi juga pemantauan yang rapi sentiasa dibuat oleh pihak JKR. 050700 penyelenggaraan dan bil lampu jalan dan lampu isyarat jalan persekutuan, di mana peruntukan bagi bajet 2023 iaitu sebanyak 49 juta. Bagi FT 136 Kulim ke Sedang dan Sedang ke Bandar Baru perlu ditambah untuk mengelakkan kemalangan dan serta penyelenggaraan lampu-lampu jalan yang tidak berfungsi hampir bertahun-tahun, serta lampu isyarat yang rosak terutamanya di kawasan lalu lintas, kawasan sekolah-sekolah juga masih lagi belum diselenggara. Butiran 71000 memperelok dan membaik pulih jalan, di mana peruntukannya hampir 24 juta bagi bajet 2023. Bagi bajet 2023 untuk butiran 7100, saya memohon supaya monopoli selenggara ini dipecah kepada kontraktor-kontraktor kecil, terutamanya kepada kontraktor Jiwan, di mana sekarang hanya dimonopoli, contohnya di Kedah dan Perlis, dimonopoli oleh syarikat THB Siam Berhad. Jadi oleh kerana monopoli ini menyebabkan kontraktor-kontraktor kecil kurang mempunyai pekerjaan dan mungkin akan mengalami masalah dalam perniagaan mereka. Tuan Yang di-Pertua, saya juga mohon buat sesuatu iaitu bagi mengurangkan sesakan berterusan antara tol Juru dan juga tol Sungai Dua yang sentiasa mengalami kesesakan berterusan. Tuan Yang di-Pertua, saya juga memohon jawapan bertulis daripada kementerian. Seharusnya mempunyai data-data yang lengkap, tepat dan selari dengan soalan yang diberi. Seperti jawapan kementerian 6 Mac yang lalu kepada saya tidak bertepatan langsung. Saya amat duka cita dengan jawapan yang diberi kerana jawapan ini tidak boleh saya gunakan untuk saya menjawab soalan-soalan rakyat. Saya juga mohon bagi tahun 2023 supaya bajet di JKR Kulim Bandar Baru ditambah memandangkan Parlimen Kulim Bandar Baru merupakan kawasan luar bandar yang perlu diberi perhatian segera. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Saya jemput Yang Berhormat Tuan. Terima kasih Puan Pengerusi kerana memberi peluang pada Tuan untuk turut membahaskan bajet 2023 peringkat jawatan kuasa Kementerian Kerja Raya. Sebelum itu, izinkan saya juga turut mengucapkan Selamat Hari Polis kepada warga polis yang ke-216 khususnya di kawasan Parlimen Tuaran. Tuaran mulakan perbahasan bagi maksud pembangunan 27 butiran
82,000 pen Borneo. Tuan Pengerusi, kesesakan di sepanjang jalan persekutuan Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau, Telupit, Sandakan sudah berkali-kali disuarakan di Dewan yang mulia ini. Tambahan pula jalan raya tersebut juga mengalami banyak kerusakan, berlubang-lubang, dan sehingga pada suatu ketika di Jalan Tuaran lebih daripada 5 kereta tersadai di tepi jalan pada suatu masa kerana tayar pecah dan rem bengkok. Puan Pengerusi, sekiranya ada yang ingin menjadi angkasawan hari ini, jangan risau, semuanya kini menjadi lebih mudah. Anda hanya perlu datang sendiri dan memandu kereta di Sabah. Pengalamannya sama seperti berada di permukaan bulan dengan jalan raya berlubang-lubang di tepi belakang kiri dan kanan. Tuan ingin bertanya kenapa ini berlaku dan apakah langkah yang diambil untuk memastikan agar jalan raya persekutuan khususnya mempunyai daya tahan yang tinggi. Apabila pembinaan projek lebuh raya Pen Borneo dilancarkan pada tahun 2015, rakyat Sabah dan Sarawak menerima pengumuman tersebut dengan perasaan sangat gembira. Lebuh raya tanpa tol ini dijangka siap pada tahun ini 2023 bagi Sarawak, manakala Sabah akan siap pada 2027. Tuan ingin bertanya, adakah pelaksanaan di Sabah dan di Sarawak ini on target atau bagaimana? Bagi Sabah pula berapa peratuskah yang telah siap? Dan kalau behind target, apakah langkah-langkah yang sedang dan akan diambil agar pelaksanaannya on target? Puan Pengerusi, saya boleh katakan bahawa setakat ini rakyat Sabah tidak puas hati dengan pencapaian pelaksanaan projek Pen Borneo ini. Banyak kesan sampingan telah berlaku seperti banjir yang mengakibatkan banyak kerusakan harta benda. Dalam hal ini, Tuan ingin bertanya apakah laporan Environmental Impact Assessment EIA telah dibuat untuk projek ini dan apakah laporan itu hanya satu laporan sepanjang jajaran 2.239 km lebuh raya tersebut, atau adakah laporan EIA itu telah dipecah-pecahkan mengikut packages? Kalau ya, berapakah bilangan laporan EIA yang telah dilakukan? Bolehkah Yang Berhormat Menteri memberi highlight atau pencerahan tentang syarat-syarat utama kelulusan yang telah dinyatakan dalam mitigasi kesan alam sekitar dalam laporan EIA tersebut? Tuan menyuarakan pelbagai persoalan tentang pelaksanaan Pen Borneo ini kerana sudah begitu banyak komuniti yang telah terkesan. Kejadian banjir luar biasa di Sugut Penampang pada lepas dan juga banjir sepanjang jajaran Telipuk Brungis di Tuaran. Setiap kali 2 jam hujan adalah dikaitkan dengan pelaksanaan Pen Borneo. Begitu juga dengan keadaan lampu gelap, jalan berlubang-lubang sepanjang jalan Brungis Tebobon yang menyebabkan kemalangan serta kerusakan tayar kenderaan yang lalu di sana setiap hari. Tuan juga ingin tahu sama ada penyelarasan pelaksanaan di antara stakeholders, khususnya Jabatan Pengairan dan Saliran, GPS, Jabatan Air Sabah, Sabah Electricity Sdn Berhad, SASB, Jabatan Tanah dan Ukur, dan agensi-agensi yang berkaitan. Tuan ingin bertanya ini semua sebab saya dipahamkan peruntukan untuk membina perparitan di Giling Laut, di Tuaran, di bawah GPS, belum ada, sedangkan perparitan itulah yang menjadi mitigasi utama masalah banjir di sana. Apakah laporan EIA telah mengenal pasti environmental impact tersebut? Kalau ya, kenapa peruntukan membina perparitan tersebut belum lagi bermula sehingga sekarang? Begitu juga dengan pemasangan pipe Jabatan Air Sabah daripada Loji Rawatan Telibong 2 yang sampai kini tidak dapat melakukan pemasangan sebab jajaran pipe itu belum lagi dimuktamadkan akibat Pen Borneo, projek Pen Borneo yang belum siap. Kegagalan ini menyebabkan masalah bekalan air yang terganggu melibatkan lebih 100 buah kampung dan perumahan di zon Selaman, zon Sungai Damit, zon Telipuk Riak di Tuaran. Puan Pengerusi, saya mohon supaya hal-hal berkenaan dan Pen Borneo ini dapat dilaksanakan dengan cara baik agar masalah ini dapat diselesaikan, agar pelaksanaan di Sabah itu dapat surut serta seperti mana yang telah dilaksanakan di Sarawak. Saya mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Saya jemput Yang Berhormat Pasir Salak.
Yang Berhormat Pasir Salak? Tak ada dalam Dewan.